Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam perkongsian pendidikan Islam tingkatan 3 dalam bidang akhlak Islamiah, pelajaran 24. Pelajar boleh rujuk pada buku teks tingkatan 3 pada muka surat 191, pelajaran 24 bertajuk Qanaah Hiasan Peribadi. Selalu kita dengar perkataan qanaah. Apakah yang dimaksudkan dengan qanaah? Qanaah dari segi bahasa bermaksud redha. Dari segi istilah, qanaah bermaksud berasa cukup dan redha dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak contoh sifat qanaah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di atas tikar daun tanpa beralaskan apa-apa hingga berbekas badan baginda. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menangis melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu menangis, wahai Ibnu Khattab?" "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kisra dan Kaisar menetap di istana mereka yang megah. Adakah begini keadaanmu, wahai Rasulullah?" Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Tidakkah engkau redha bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat?" Antara lain contoh sifat qanaah Rasulullah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeluarga tidak pernah makan makanan yang mewah seperti roti yang diperbuat daripada gandum halus, apatah lagi makan hingga kekenyangan. Pernah berbulan-bulan di rumah baginda tiada sesuatu untuk dimasak. Apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu ditanya, "Apakah yang menjadi makanan kalian?" Lantas beliau menjawab, "Dua benda hitam, al-aswadan, iaitu kurma dan air." Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Lihatlah orang yang berada di bawah kamu dan jangan melihat orang yang berada di atas kamu, kerana hal itu lebih baik agar kamu tidak memandang rendah nikmat Allah SWT yang telah dikurniakan kepada kamu." Justru antara ciri sifat qanaah ialah beriman dengan sesungguhnya bahawa Allah SWT bersifat Ar-Razzaq. Ciri sifat qanaah seterusnya ialah sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa sabar dan redha menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ciri sifat qanaah yang lain ialah hidup secara bersederhana dan tidak boros. Seterusnya, sentiasa berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Ciri sifat qanaah seterusnya ialah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, ciri sifat qanaah ialah tidak iri hati terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Qanaahnya Rasulullah SAW adalah baginda mampu menjadi kaya tetapi baginda tidak mahu. Baginda sentiasa mendidik anggota keluarga baginda agar bersifat qanaah dan baginda sentiasa mengutamakan kepentingan orang lain berbanding dengan diri dan keluarga baginda. Antara beberapa salah faham tentang sifat qanaah ini ialah tidak berderma atau bersedekah dengan alasan belum menjadi kaya. Salah faham tentang sifat qanaah lagi ialah malas berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dengan alasan sudah suratan takdir. Selain itu, salah faham tentang sifat qanaah ini ialah tidak berusaha memberikan sumbangan kepada negara, sebaliknya memikirkan tentang sumbangan negara terhadap kita.
kita hendaklah bersifat qanaah. Antara hikmah bersifat qanaah ialah kehidupan menjadi tenang dan tenteram. Al-Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, orang yang paling banyak berduka ialah yang ditimpa penyakit dengki, dan yang paling tenang kehidupannya ialah mereka yang memiliki sifat qanaah. Antara lain, hikmah bersifat qanaah ialah kemuliaan diri terpelihara. Malaikat Jibril alaihi salam pernah berkata, "Wahai Muhammad, kehormatan seseorang mukmin yang terletak pada solat malam dan kemuliaannya terletak pada ketidakbergantungannya kepada manusia." Selain itu, hikmah bersifat qanaah ialah memupuk sifat sabar dan syukur. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, "Wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang warak, maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur." Seterusnya, hikmah bersifat qanaah ialah kasih sayang sesama anggota masyarakat menjadi erat. Orang yang bersifat qanaah akan memiliki rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Kepentingan masyarakat akan didahulukan mengatasi kepentingan peribadi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri." Mari kita uji minda. Pertama, nyatakan maksud qanaah. Kedua, terangkan dua manfaat yang diperolehi sekiranya kita bersifat qanaah. Dan yang ketiga, jelaskan dua salah faham tentang sifat qanaah. Sebelum kita mengakhiri perkongsian ini, marilah kita selalu melazimi doa agar bersifat qanaah dalam semua keadaan. Dengar ya doanya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.